Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So alhamdulillah analisis untuk malam tadi secara live dan review pagi semalam di mana yang teramat lah live tadi. Macam tu katakan kita berada di dua resistance yang penting untuk melakukan pullback. Dan alhamdulillah untuk malam tadi kita dah dapat pullback kita dan kita dah break pun 22.4, 22.3k. Now kita nak tengok confirmation di daily dan kali ni Zul akan tengokkan pergi ke mana arah pergerakan market. So sebelum ni Zul ada remarkkan satu level dan level ini perlu kita tengok sebab apa untuk di H1 dan H4 punya RSI dah skimming untuk berlaku bounce sebalik. So adakah kita akan terus bounce ataupun bounce ni sebagai retest, nanti Zul akan tengok richart. InsyaAllah nanti Zul akan terangkan sedetail boleh untuk di chart. Tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours. So scheme Zul akan ubahkan screenshot. So inilah Coin Market Cap. So currently Coin Market Cap berada di mana? Total Market Cap berada di 1.01. So sebelum ni kita berada di 1.09, 1.08. So berlaku pengurangan hampir 60 ke 70 bilion dalam untuk minggu ni. Kemudian volume dengan tinggi 76 bilion daripada 40 lebih 50 76 bilion. So meaning kejatuhan total market dengan volume yang tinggi. So meaning kita expectation kan akan ada huge red candle ke bawah untuk Bitcoin. So bila Bitcoin drop, apa yang berlaku di altcoin akan turut drop juga. So meaning tengok harga semasa ataupun summary untuk pergerakan semalam. Total market drop sebanyak 5%, kemudian volume hampir 30%. Kemudian BTC dominant sedikit meningkat 0.17. So apapun harga semasa untuk pagi ni, Bitcoin berada di bawah 22k iaitu 21.7. So dah break kita punya first key level iaitu 22.3, 24. So kali kita berada di first stop kita iaitu 21k, around 21k. Kenapa? Sebelum ni tu ada letakkan satu quarter key level di around 21k. Nanti tu akan terangkan adakah point ini penting atau tidak. So Bitcoin untuk malam tempoh 24 hour drop 5%. Untuk Ethereum daripada 1.6 drop 1.5k iaitu 6.79%. Untuk lain-lain altcoin kita jangkakan akan turut dropping dengan drastik juga sebab apa Bitcoin jatuh almost 5%. So altcoin ada possible drop lebih daripada 5% ataupun around yang lebih kurang sama. So kita akan tengok di bawah BNB 7%, untuk SRP 5%, untuk Cardano 8.8, Matic 6.5, kemudian Dogecoin 10, Solana 10. Solana juga kan ada around $18 possible good range untuk anda start di sini untuk in sebelum dia breakout ke 25 breakout 25 untuk breakout di channel. Kemudian untuk di Polkadot $8, Shiba Inu $12. So maksudnya kan mostly untuk altcoin semua drop lebih drastik daripada Bitcoin sebab apa Bitcoin drop dalam 5%. So nanti tu akan pergi dia akan ubah tu nak buka satu tu punya ni tengok dulu lupa nak buka untuk ruangan komen untuk semalam. So nanti tu akan bukakan. Alright, komen. Okay, let's go kita pergi ke chart ke. So ini adalah chart, nanti tu akan check balik tu punya live stream. Okay, dah check. So ini adalah pergerakan. So apa yang berlaku, kita dapat pergerakannya huge drop semalam. So meaning apa yang kita tengokkan semalam ialah di 1 hour, di 4 hour juga, iaitu di mana kita nak tengok price malam dah test kita punya 22.4 dan berlaku bounce. Dan bounce tu malam kita ada dua point penting, iaitu yang pertama yang kita tengok adalah point ini, resistance ini. Kemudian second kalau ada sedikit atau kalau ada pump ialah di kawasan resistance ni. So ini kita dapat betul-betul huge first resistance ni. So cantik. So apa yang kita nak tengok sekarang dah berlaku rejection. So currently price nak drop bawah. So drop bawah sampai mana? Currently kita dah breakout pun 22.4 yang ke kawasan label ni. So next kita punya key level adalah berada di kawasan 21.5. So meaning untuk push price ke bawah 20, another confirmation ada pun anda edit lah di 1. So untuk dari point ini jangan terkejut kalau berlaku pump balik ataupun berlaku bounce balik. So bounce tu adalah normal untuk berlaku consider macam breakout key level, breakout retest sebelum dia another pullback ke bawah. So itu yang kita nak tengokkan untuk LT. Sebab apa kita tengok currently RSI di 1 hour dah overbought sangat. Oversold, stock RSI pun dah oversold. So momentum untuk drop bawah tu maknanya dah tak ada. Dan memang kita berada di key level iaitu dalam 21.5 ni. So normal untuk price berlaku sedikit bounce di dalam kawasan ni. So itulah di Bitcoin di 1 hour. Di 4 hours kita tengok sama juga. Kalau anda nampak lah bukan ni 4 hours. Nampak kat sini kita ada support as resistance, untuk support resistance, support resistance,
resistance, kemudian ada resistance, kena kita breakout. So macam juga akan sebelum ni kita breakout tanpa retest. So inilah consider kita breakout retest. So adakah dekat akan turut boleh lagi berlaku bounce? Yes, possible boleh berlaku bounce. So nanti kita akan tengokkan. So di for 1 hour, 4 hours dah stock rasa berada oversold. So momentum untuk 1 hour di 4 hours sekali adalah more kepada untuk melakukan kenaikan. So ada possible untuk kita ada berlaku sedikit bounce kawasan ni untuk retest balik kawasan 22.4. So itulah di 4 hour, di 1 hour. So kita akan tengokkan adakah bounce itu bounce terus melakukan kenaikan ataupun bounce ada lagi untuk drop kawasan 20 ke 18k. So kita akan tengokkan di daily. So di daily kita tengok price ini. So semalam untuk short term kita tengok adalah pergerakan perlu breakout bawah 22 untuk nampak pullback dah kita dapat. So currently apa yang kita nak monitor adalah kita perlu monitor next level adalah 21.5. So yang ni aku kata sikit choppy lah, sebab apa dia ada yang atas ni, yang ni. So kita ada range dalam kawasan ni. So mostly kita nak tengok adalah yang paling cantik adalah kita nak perlu breakout bawah 20k. So adakah kita dapat tunjukkan dalam range ini adalah range untuk drop Bitcoin. Kalau ikutkan lebih, kalau kita buang yang ni, so meaning untuk short term ya kita ada possible kan ada reaction sikit di kawasan ni, iaitu 21.5, 21.6 ni. Kemudian yang aku kata big range adalah kita kawasan ni 18k. So meaning kita dapat ada huge support breakout, kita buat lower low, kemudian kita claim balik aku kata support ini, resistance ni, dan sebelum kita belum retest lagi. So meaning untuk long term daily breakout retest sebelum dia buat another high. So menunjukkan kita ada monitor satu channel yang besar ni. Siapa garis 3 garis putih tu, kalau siapa ingat kita ada satu uptrend, inilah pergerakan uptrend. So meaning kita tengok pergerakan untuk Bitcoin adalah buat reaction dengan middle channel, kemudian kita expected drop balik ke bawah ni sebelum lagi melakukan kenaikan. Ataupun nak tengok lagi detail, kita boleh draw channel dalam channel. Apa tu channel dalam channel? Contoh kita pergi 4 hours balik, so kita akan boleh draw channel ni. Contoh kita ambil daripada yang bawah ni. Alright, kita ambil, kemudian kita letakkan satu sampai ke middle ni. Kemudian kita akan letak satu parallel channel. So parallel channel ni kemudian kita letak dalam ni. Alright, so now kita akan lock. So apa yang kita akan tengok, kita jangan lock dulu, kita akan ambil drag sikit belakang sikit. Alright, kita lock. Kemudian kita delete yang ni. So ni meaning untuk di quarter project kita nampak ada possible price quarter retest mana-mana dalam kawasan ini. So meaning inilah more kepada untuk kita akan monitor. Ikutkan tak perlu pun kita monitor itu, tapi kita akan tengok macam mana jangkakan dia akan ada reaction dekat kawasan ni. Ikutkan currently hanya reaction adalah di kawasan ni saja reaction. So tak ada lagi second reaction dengan trendline ni. So kita akan tengokkan macam mana untuk yang ni pun tak ada reaction. So kita akan monitor pergerakan ni. So meaning kita nak tengokkan untuk pergerakan kita Bitcoin. First kita tengok breakout dah 22. Now kita perlu price Bitcoin perlu berusaha untuk breakout 21 20 sebelum menuju ke kawasan 18. Tapi untuk huge majornya adalah di daily ni, kita nak tengok adalah lebih untuk healthy adalah Bitcoin drop dalam kawasan mana-mana dalam kawasan trendline ni, almost 18-19k sebelum dia berlaku pullback. Sebelum berlaku another huge bounce untuk melakukan kenaikan. Macam cakap kan, untuk apa di Bitcoin kita ada possible untuk sawir dalam masa 2 tahun, iaitu nanti kalau 4 year circle lah range between antara 26k ke 15k, 14k untuk yang paling low lah. So price boleh saja buat sekali lagi buat pergerakan ni. Tapi untuk realistik tapi bagi berlaku bounce, kita ada perlu retest balik dalam range dalam kawasan ni dalam 20 ke 18k sebelum kita tengok sama ada dia break below sikit sampai bawah untuk ni buat pergerakan ni, ataupun buat rebound untuk buat high baru untuk attack 29 sebelum buat another sideways. So apa kita tengok pergerakan market macam mana. So alhamdulillah kita dah dapat sikit pergerakan, cuma untuk ni di daily. Okey, dulu pun nak pergi daily tadi. Di daily RSI tu, di daily RSI nampak kita dah pun berada sebelum juga kan possible untuk kita dapat pullback kita bila daily berada overbought, daily berada stock RSI berada overbought, stock RSI berada overbought, RSI berada di 50. So kali ni kita dapatkan condition ni. So condition ni menunjukkan ada opportunity untuk Bitcoin bound di kawasan ni dalam kawasan 21. So jangkakan possible kita akan ada sikit. Sebab apa kita ada ni, kalau ikutkan di daily ni dia boleh letak kawasan ni. So kita nampak ni. So ini adalah kawasan untuk kata sedikit support untuk di Bitcoin. Sebab tu kita tengok di 1 hour,
oversold, so RSI dan stop RSI 4 hours pun oversold, dan di daily kita berada RSI oversold. So meaning possible akan berlaku sedikit bound untuk di kawasan ni, small bound yang kita nak, small bound sedikit, kemudian reset RSI sebelum kita ada another push price ke bawah, unless kita ada volume. So volume itu meaning kita tengokkan price drop lagi below. So apa yang nak tengok adalah kita tengok RSI di daily ni akan berada di oversold. So bila daily berada oversold, so itulah kita punya kawasan range pullback. So possible price boleh sampai 20 ataupun 18k untuk kita push price RSI di daily berada di betul oversold. So meaning itu adalah good range. So sama ada masa tu kita tengok balik di daily sama ada pembentukan untuk kata bullish divergence, iaitu price buat lower low, RSI buat higher high. So itu higher low, so lower high. So meaning itulah menandakan ialah kita punya kawasan pullback. So guys, itu untuk di Bitcoin. So nanti tu akan pergi tengok channel sama ada di ruangan komen ada tak sebarang permintaan. Tak buka lagi ruangan komen tadi. So untuk ruangan komen, kita pergi kat ruangan komen. So untuk semalam ada tanya, boleh kaji rate inflasi ni untuk tahu dam ke pump. So macam tu cakapkan, untuk inflation ni anda perlu tahu, macam cakapkan inilah lebih pada fundamental. Untuk siapa tahu inflation ni, so cakapkan currently inflation di US masih lagi tinggi, iaitu 6 point lebih daripada 9. Yes, kita dah melakukan dropping disebabkan apa? Setiap kuartal kali Fed meeting, Fed menaikkan interest rate. So untuk melawan inflasi, interest rate perlu dinaikkan. So macam lah dekat Malaysia juga, Malaysia kita ada net OPR kan, cuma tahun tu alhamdulillah awal tahun itu bulan 1 OPR kat Malaysia tak naik. So apapun sekiranya US expected untuk tengah bulan ni, bulan 14 bulan 15 akan ada next Fed meeting. So ini kita akan jangkakan Fed akan menaikkan lagi. Memang Fed pun dah, kuartal Jerome Powell pun dah cakap kan, iaitu interest rate akan terus dinaikkan untuk fight inflasi. Sebab apa? Inflasi ada di target adalah Fed target adalah almost 2% ke bawah. Kali kita berada 6.4 6.5%, masih jauh lagi daripada kuartal requirement untuk 2% ke bawah tu. So dengan itu kita akan jangkakan akan ada lagi kenaikan interest rate. So bila ada kenaikan interest rate, apa yang berlaku? Kita akan tengok di chart dolar. Chart dolar akan sedikit mengukuh dengan news untuk sebab tu cakap untuk di daily ni, Bitcoin daily kuartal sedikit melakukan kenaikan. So untuk short term melakukan kenaikan, tapi jumpa untuk long term ya, adakah kenaikan dolar ni akan dropkan lagi untuk di Bitcoin. So kali Bitcoin dah pun masuk dalam kuartal sentiment bullish, dah pun bottom, expected buat pergerakan atas. So apa berlaku? Contoh kita tengok tahun 2021 tahun bulan, kita tengok dolar naik, tapi apa berlaku Bitcoin saat ini tahun apa? Inilah tahun 21 Mei 21 tu nampak all time high masa tahun 21 okay, kita tengok 21 Disember. So 21 Disember kawasan ni. So meaning kita tengok dalam range kau berlaku. So walaupun dolar melakukan peningkatan, kita nampak Bitcoin juga melakukan peningkatan. So meaning dalam fundamental untuk short term, yes, kita akan tengokkan kita ada huge drop di dolar, akan berlaku quarter good untuk di Bitcoin maknanya keseluruhan. Cuma kali kita tengok sentiment dalam market Bitcoin dah kembali balik. Kita tengok buyer baru dan buyer lama pun dah start buy balik. Sebab apa? Kita ada 4 year circle. So tahun depan adalah good time untuk invest. Sebab apa? Harga maknanya dah jatuh dalam 80-90% discount. So ini ada untuk jawab soalan tadi, adakah inflation untuk dam ke pump? So untuk inflasi selagi mana kuartal US naikkan interest rate untuk dropkan inflation, selagi mana kenaikan interest rate tu berjaya untuk menurunkan inflasi, meaning good untuk market secara keseluruhannya. Bila nak berlaku bila inflation kita drop below 2%, dan masa tu Fed kalau dia print balik money, so masa tu kita tengok dolar akan drop. Bila drop akan drop, meaning good time untuk semua aset dan juga market-market lain akan melakukan kenaikan. So meaning kuartal good. Currently inflation dengan interest rate adalah normal. Interest rate pun base rate tak naik dengan banyak pun, 50% 50 base ke bawah, dan inflation terus drop monthly ke monthly. Kemudian untuk next comment, tolong tengok analisis ada boleh all in ke dah. Jangan Cardano dah boleh all in. Sebab apa? Masih dalam channel. So dengan kejatuhan di Bitcoin pagi tadi, so insyaAllah kita akan dapat untuk pukul drop lagi bawah. So ini kita tengokkan. So tengokkan ni Cardano
kita berada di channel ni dan almost breakout, menunjukkan tak buy lagi kerana untuk bulan ni. Untuk tak beli lagi kerana untuk bulan ni disebabkan kita ada kuasa ni dan nampak ada pullback untuk berlaku di Bitcoin. Dan untuk di Cardano, peluang tercantik adalah price drop balik dalam 30 sen. So tu tak jangkakan dia akan drop lagi below 30 sen. So 30 sen breakout, anda boleh all in. Dan untuk whatever price dalam channel ni pun anda dah boleh all in sebenarnya. Untuk sebelum dia breakout ni, sama ada huge pump ataupun tidak, bergantung pada ada yang berlaku huge pump, ada yang berlaku slowly pump. Apa pun breakout saja channel ini adalah signal untuk good time untuk anda start buy untuk long term. Cuma dalam kawasan channel ni adalah kawasan untuk anda all in. So mungkin price kawasan ni drop lagi below, so ada possible. Tapi menunjukkan dengan Bitcoin dah melakukan buran confirmation uptrend, so tu jangkakan altcoin takkan drop lagi below yang low sebelum ini. So untuk di Cardano, insyaAllah kalau ada rezeki dapat dalam kawasan range 30 sen sebelum dia buat balik journey bound untuk breakout channel. Dan masa tu kita tengoklah dia akan start RGB 43. Kalau RGB 43, next point di perlu RGB adalah kawasan 74. So itulah boleh berlaku di Cardano. So next coin kita akan tengokkan, asal tu tengok VET bila Hanumat expected untuk 25. Okay, insyaAllah VET Zilliqa Harmony One. So kita akan tengok VET dulu. VET untuk expectation 2025 punya buran. So VET, so dia akan pergi ke daily. So daily VET dah pun mereka good time untuk buy. So VET sampai mana first kita boleh target kita punya all time high. All time high kita berada di 27. So untuk next bulan tahun 2025 kita akan pergi ke weekly. Kita akan tengok garisan putih yang sudah buat ni pada low ni. So ni kita tengok tahun 2025. So ni kita tengok kat sini. So akan letak satu mana. Okay, yang ni 20. Okay, inilah 2002 Januari. Kita jangkakan dalam bulan 11. Bulan kita kan letak bulan 11 dah. Bulan 11, bulan 12 untuk tahun 2025. So minin tengokkan kat sini tu. Kami ambil balik. Alright, Disember. Okay, kita letak kosmos Disember ataupun bulan 11 lah. Bulan 11 kita kan. So inilah kawasan dia. Almost dalam mana? Almost dalam kawasan dalam 71. Dan 71 ada apa? Kita ada trendline kita. Kemudian kita ada Fibonacci dalam 2.6. So meaning untuk range untuk VET ni ada opportunity sampai at least dalam 60-70 sen dolar untuk next pump. So daripada point ni. So itulah tu jangkaan. Tapi price masih lagi. Kalau breakout lagi kita boleh ada 3.6, 4.2. Tapi untuk realistic target berdasarkan analisis ini, kita ada Fourier Circle, Fibonacci, trendline realistic lah berada dalam 70 sen untuk per VChain. So itulah untuk di VChain. Kemudian untuk satu lagi, untuk tadi ada tanya Zilliqa, betul tak Zilliqa? Zilliqa dengan Harmony One. Yes, Zilliqa. So Zilliqa pula. So Zilliqa sama juga, kita akan tengokkan kita ada satu trendline ni. Sama nak kita akan pergi weekly. Kita akan tengok tahun 2006 bulan 11 kemudian kita jangkakan. So untuk di Zilliqa ni almost dalam 30 sen aja. Sebab apa? Kita trendline ni ada kawasan tu. Meaning untuk di Zilliqa ni daripada low ini, kita, kalau anda buy ni memang good range untuk buy. Sebab apa? Kita expect anda buy di bawah bottom. So expected untuk next bulan adalah price boleh jangka sampai dalam 30 ke 35 sen. So dalam range ni, inilah dia adalah breakout lagi awal. Kalau dia naik breakout lagi awal, ada boost momentum, ada possible dia boleh attack lagi atas. So itulah untuk di Zilliqa net target. Kemudian ada Harmony One. So Harmony One sama juga tu ada trendline ni. Nanti tu akan buat ada dua trendline yang kita boleh pakai, sama ada yang high ini tu high ni. So kita akan tengok dua-dua ni. Satu yang ni, satu yang ni, tapi mostly Zul yang keempat adalah lebih kepada possible yang baru Zul draw ni. Kita akan tengok balik. So untuk ini good buy, good untuk in bubble kita buy di kawasan bottom. Kemudian jangkaan tahun 20, 26, 25 bulan. So yang ini kita akan tengokkan price almost dalam berada attack kita punya $1 atau sekiranya dia attack ni adalah $1 dalam kuartal 3.6. So yang ni adalah nampak lebih realistik. So yang ni tu akan delete kan yang ni daripada low. Kita kenapa low ni kita ambil yang ni. So ini tu ambil weekly, maknanya kalau ikutkan kita kena ambil di daily lah. Tapi kita buat anggaran saja ni kawasan ni, dalam kawasan ni. Kemudian kita nampak weekly kita ada kata shadow ni sikit, kita drop lagi sebelum. Kemudian kita tengok apa yang berlaku. Kita ada 2025 untuk Disember bulan 11. So meaning kita nampak possible untuk dalam. So yang ni yang lama maknanya. Yang ni yang lama sebelum kita ada low lagi. Kita tengoklah price kita berada di kawasan 3.6, 3.2. Betul tak? Swing high yang baru punya. Yang ni kita delete. Ni delete, ini yang lama punya.
sebelum kita dapat lower low tu. Z. So meaning kita akan dapat, ini adalah kita punya line baru Fibonacci. So meaning untuk katakan 2000 ujung tahun 25, sumber kuasa ni kita jangkakan dalam 2.6 dalam almost $1 untuk Harmony One. So guys, itu saja untuk pagi ni. Hope you dapat analysis ni sikit macam mana Zul ambil kan. So ada di kitab, okay, dah tak ada. So guys, sekiranya anda berminat untuk tengok anda punya chart, type saja di orang kawan bawah. Dan sekiranya anda nak tengok secara live, anda boleh tengokkan secara live setiap malam, sama ada pukul 10 malam ataupun pukul 11 malam. Kalau Zul balik awal, memang Zul akan buat pukul 10. Kalau lambat, Zul akan buat dalam pukul 11 ke 11 suku setiap malam. Cuma hari Sabtu Ahad saja tak ada live. Hari kita relax je, tapi apapun tu akan sentiasa update di dalam Discord channel. Dan sekiranya dapat Discord channel, mudah saja anda perlu support channel tu dengan klik button join. Lepas klik button join, anda akan jumpa ruangan membership ni, iaitu ada di homepage tu, ada membership. Klik saja membership. Dalam membership nanti akan ada link untuk ke Discord, iaitu anda perlu klik saja read more. Bawah read more ni nanti dia akan ada link untuk link Discord. Klik saja link Discord, automatik anda akan dapat masuk ke dalam tu punya Discord channel. Guys, itu aja untuk pagi ni, dan insyaAllah kita akan tengokkan, tu akan updatekan. Kita akan tengok live malam ni, live terakhir untuk minggu ni, hari Jumaat kan. So malam ni live. So macam saya malam ni Zul akan live awal sikit dalam pukul 10, ataupun possible kita akan gerak lebih awal. Zul akan updatekan dalam Discord channel. Kita akan tengokkan pergerakan ni. So dengan daily close below ni, kita akan dapat bearish engulfing kita. So meaning kita akan tengokkan price boleh drop sampai mana. First kita tengok, yang kita nak tengok kalau drop 8.20 adalah confirmation yang lebih sihat. Kalau ikutkan di daily ni, kita perlu breakout below ini, dan 21 adalah 20k ni sebelum kita drop ke dalam 18k. Guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, jumpa anda dalam review. Assalamualaikum, bye bye.